Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurul. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk fungsi. Okay, tapi sebelum tu kena ingat tau hashtag bersama Cikgu Nurul di mana sayang AdMed. Okay, bila kita sayang AdMed, confirm kita akan suka AdMed dan kita akan selalu buat latihan AdMed dan akhir sekali mesti hashtag AdMed is my passion. Okay, bila dah passion, jadi akan jadi AdMed tu hashtag AdMed senang aja kan. Okay, dan terakhir sekali yang paling penting dalam matematik tambahan hashtag don't give up. Don't give up. Okay, jadi jom kita belajar fungsi. Domain, kodomain, objek, image dan julat. Okey, fungsi ni kita boleh wakilkan melalui gambar rajah anak panah. Ini kita panggil gambar rajah anak panah, dia macam set. Okey, di mana mesti ada anak panah tau. Kalau kamu buat gambar rajah tanpa ada arrow, bentuk arrow macam ni, nanti jadi salah. Okey, kena letak arrow, sama ada arrownya di tengah-tengah ataupun di tepi. Okey, sebelum tu, okey, cikgu nak ceritakan di mana yang di bahagian kiri ni kita panggil domain. Okey, di yang sebelah kanan ni kita panggil kodomain. Okey, dalam domain dan kodomain ada unsur macam set juga. Unsur domain 4, 9, unsur kodomain 2, 3, 4. Okey, contohnya soalan akan ditanya. Okey, kalau dia bagi gambar rajah macam ni. Yang pertama, apakah domain? Domain adalah unsur-unsur yang berada di dalam set domain ni. Jadi kita kena buat curly bracket 4, 9. Tutup balik curly bracket. Okey, kalau dia tanya apa itu kodomain? Kodomain adalah semua unsur berada di dalam yang di sebelah kanan ni. Di mana 2, 3, 4. Okey. Okey, kadang-kadang soalan dia tanya, apa itu objek? Okey, so macam ni tau. Geng, fungsi ni dia mesti ada image, mesti ada objek. Okey, semua yang berada di dalam domain adalah objek. Okey, dan yang berada di dalam kodomain adalah image. Okey, tetapi kamu jangan anggap semua yang dalam domain adalah objek, semua yang dalam kodomain adalah image. Dia macam ni, macam kita pandang cermin. Okey, kita ni sebagai objek. Bila kita pandang cermin, kita akan dapat image kita kan. Jadi kalau ada objek, mesti ada image. Jadi objek dengan image ni mesti ada satu pasangan yang dia ada sama-sama. Okey, so kalau objek 4, image dia 2. Kalau objek 9, image dia 3. Contoh tak adalah kalau tiba-tiba ada image sahaja, objek tak ada. Tak boleh. Kalau ada image, mesti ada objek. Mesti berpasangan. Okey, objek adalah okey, unsur dalam domain yang ada image. 4, 9. Tidak perlu buat curly bracket. Image pula adalah semua unsur dalam kodomain yang ada objek. Semua unsur dalam kodomain yang ada objek. Jadi yang ada objek di sini 2 dan 3 sahaja. Okey, kalaulah soalan nombor 5, dia tanya apa itu julat? Julat adalah okey, image yang ada objek ni, okey, kamu salin balik. Kamu salin balik 2, 3 image ni ya. Tapi kita tambahkan dengan curly bracket. Sudah. Okey. Jadi kita copy balik image, tulis kat julat and then kita hanya tambahkan curly bracket. Okey, soalan yang simple. Apa image bagi 4? Apa image bagi 4? 4 punya image. Oh, image 2. Kita buatlah 2. Apa objek bagi 3? Ni 3. Objeknya ke kiri balik. 9. Objeknya 9. Okey, tata tanda fungsi. Okey, tata tanda fungsi contohnya macam ni. Kalau F kat sini maksudnya fungsi F. Okey, fungsi F. Saya buat macam ni Okey, fungsi F. Okey, di mana X objek. Bila objeknya X, kita akan dapat image-nya adalah punca kuasa X. Sebab dia ada tulis ni, punca kuasa X. Okey, jadi Fx sama dengan punca kuasa X. Okey.
Kita boleh panggil juga macam ni tau. Kita boleh sebut juga macam ni. 4 dipetakan kepada 2. Ataupun 9 dipetakan kepada 3. Ataupun boleh dibaca juga di mana image untuk 4 adalah 2. Okay? Image untuk 9 adalah 3. Jadi itu cara pembacaan fungsi dari bentuk perwakilan grafik dalam bentuk gambar rajah anak panah. Okey, adik-adik? Okey, geng, boleh deh. Okey, domain ke domain objek simple saja. Siapa cakap AdMath susah? AdMath senang sahaja. Okey, seterusnya. Okey, perwakilan grafik gambar rajah anak panah. Di mana tadi contoh yang saya tunjuk tadi adalah gambar rajah anak panah. Kita akan jumpa 4 bentuk gambar rajah anak panah, iaitu dia menunjukkan hubungan di antara set di mana kita punya input dengan output kita lah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, di mana? Okay, anak panah ni dia punya objek 1 pergi ke image 1, objek 1, image 1. Jadi hubungan fungsi ni hubungan 1 dengan 1. Okey, contoh nombor 2. Okey. Kamu tengok kat sini ada 1 objek pergi ke 2 image. Okey, 1 objek dipetakan kepada 2 image. Jadi hubungan 1 dengan banyak. Okey. Contoh yang ketiga, kita tengok ada 2 objek yang berbeza, okey, dipetakan kepada 1 image yang sama. Okey, jadi daripada banyak, hubungan banyak dengan 1. Okey. Lepas tu kat sini kamu tengok nampak macam cacah merbah. Yang keempat ni ada 1 dengan 1, 1 dengan banyak. Bila bercampur, okey, dia akan menjadi hubungan banyak dengan banyak. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, fungsi ni sebenarnya bila diwakilkan dalam bentuk gambar rajah anak panah, 2 jenis sahaja menunjukkan ia adalah fungsi. Di mana, okey, konsep saya nak cakap tadi, konsep fungsi adalah dia mempunyai 1 objek dan 1 image sahaja. So, 1 objek, 1 image sahaja. Okey, jadi ini adalah fungsi. Okey, nombor 2. 1 objek tapi dia ada 2 image. Tak boleh. Konsep fungsi 1 objek, 2 image. Salah. Okey, konsep kita mesti 1 objek, 1 image. Jadi ini bukan fungsi. Okey. Kita tengok yang ketiga. Okey, walaupun dia ada 2 objek tapi 1 pergi ke 1. 1 ni dipetakan 1. Bermaksud ini adalah fungsi. Okey, fungsi. Okey, jadi kita ingat balik saya ulang balik. Okey, cikgu ulang balik di mana fungsi ni ada 1 objek mesti 1 image. Okey, yang ketiga ni memang tak boleh lah. Okey, yang ketiga ni bukannya fungsi. Ingat ada 2 sahaja menunjukkan ia adalah satu fungsi di mana hubungan 1 dengan 1 dan juga hubungan banyak dengan 1. Ujian garis mencancang. Okey, kita juga boleh uji dengan menggunakan garis mencancang pada graf fungsi. Okey, macam mana kita nak tahu dia fungsi atau tidak? Okey, ini graf yang pertama. Okey, graf yang pertama kita tengok. Okey, ini garis mencancang yang diberi. Kalau dia memotong ataupun kalau dia memotong macam mana cakap? Okey, kalau dia bersilang pada 1 titik sahaja pada graf kita, jadi dia dikatakan fungsi. Okey, contoh yang kedua. Kamu tengok garis mencancang ni, okey, dia memotong pada 2 titik persilangan pada kita punya graf. Jadi, kalau ada 2 persilangan, dia bukan fungsi. Okey, ingat ya, untuk ujian garis mencancang, okey, kalau garis mencancang tu memotong 1 titik persilangan, ya, ada 1 je sahaja titik persilangan, fungsi. Kalau 2, bukan fungsi. Okey, tadi
cikgu tunjukkan dekat kamu semua, fungsi boleh diwakilkan dalam bentuk gambar rajah anak panah. Fungsi juga boleh ditulis dalam bentuk pasangan tertib. Tengok pasangan tertib ni macam koordinat. Ini sebenarnya X, ini sebenarnya Y. Koordinat ada curly bracket. Sebelum tu saya nak ceritakan kamu, X adalah objek, Y adalah image. Ingat ya. Jadi pasangan tertib kita boleh ubah kepada gambar rajah anak panah. Macam mana rasanya? Gambar rajah anak panah tu tak semestinya bentuk petak, bentuk apa-apa pun boleh. Saya buat bentuk bulat. Satu lagi love lah. Jadi kita masukkan unsur dia. Kita masukkan X. Sini X, sini Y, sini X, sini Y. X mesti ada 3. 3 ada 2, jangan buat 2 kali, 1 je. Lepas tu ada 2, ada 1. Untuk Y pula kita ada 4. Kita ada 5. 5 ada 2 buat 1 je dan 3. Jadi kita boleh sambungkan garisan di mana 3 dipetakan kepada 4, 3 dipetakan kepada 5, 2 dipetakan kepada 3 dan 1 dipetakan kepada 5. Ingat tengok saya buat pun saya buat anak panah kat sini. Jangan tak buat tau. Nanti kalau tak buat salah lah, sebab gambar rajah anak panah mesti ada anak panah, kan? Jadi saja je saya nak tanya adik-adik ni. Kita ada set. Dah tulis set kan? Jadi rasa-rasanya lah, apa hubungan fungsi ini? Kan kita belajar hubungan tadi ada 4 kan? 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1, banyak kepada banyak. Sekarang saya bagi masa 2 saat lah untuk fikir apa dia punya hubungan fungsi ni. Dah hubungan dia adalah banyak kepada banyak. Sebab apa? Tengok ada 1 kepada banyak, ada 1 kepada 1, ada banyak kepada 1, dia bercampur. Seterusnya, sayang-sayang sekalian, tengok. Boleh juga kita wakilkan dalam bentuk graf. Ni tak nampak ni, saya buatkan balik. Dalam bentuk graf. Set A ni maksudnya paksi X lah. Ni paksi Y lah. Jadi daripada sini, daripada bentuk graf, kita boleh pindahkan juga kepada, boleh tukarkan juga kepada gambar rajah anak panah dan pasangan tertib. Gambar rajah anak panah sama juga. Saya buatlah petak pula. Kita ada 4, 9, 16, 25. Dekat sini pula paksi Y ni X ni Y. 2, 3, 4, 5. Jangan lupa kita buat arrow dia. 4 dipetakan kepada 2, 9 dipetakan kepada 3, 16 dipetakan kepada 4, 25 dipetakan kepada 5. Tengok anak panah ada dah siap gambar rajah anak panah. Yang kedua, macam mana nak tukarkan kepada bentuk pasangan tertib? Pasangan tertib pula, jangan lupa kita buat curly bracket. Ini koordinat yang pertama 4, 2. Koordinat yang kedua 9, 3, 16, 4. Dan koordinat yang terakhir 25, 5. Tada! Siap! Senang sahaja. Add-math itu mudah. Add-math is my passion. Add-math senang je. Jadi bila dah senang, mesti kita power punya dapat. Jadi yang penting don't give up. Fungsi juga ada juga dalam bentuk pecahan algebra. Ini pecahan algebra. Ini maksudnya macam ni. Fungsi f di mana objeknya x dibetakan kepada 2 per x tolak 3. Dalam bentuk ini kita pun boleh tulis bentuk macam ni. Bila objeknya x, image dia adalah 2 per x tolak 3, di mana x tidak boleh sama dengan 3.
Jadi, saya nak terangkan, okay? Saya nak terangkan tentang ni. Kenapa X tidak boleh sama dengan 3? Okay? Contoh, kalaulah X sama dengan 3, okay, sini 3, tolak 3. Jadi 2/0. Okey, kalau 2/0, apa-apa dibahagikan dengan kosong, dia adalah tidak tertakrif. Maksudnya fungsi kita tidak wujud. Sebab itulah X tidak boleh sama dengan 3. Okey, contoh saya bagi soalan ni. Kadang-kadang soalan simple je. Kita punya senior ramai tak ingat macam mana nak buat. Contohnya dia bagi, okey, fungsi gx dibetulkan kepada x per x tambah 1. Di mana kita boleh tulis macam ni ya. Okey, di mana bila objek x, okey, image kita adalah x tambah 1, di mana x tidak boleh sama dengan k. Macam mana nak cari nilai k? Okey, mudah sahaja. Ambil penyebut kepada pecahan tu. Penyebut. Okey, penyebut. Ambil penyebut di mana X tambah 1 tidak boleh sama dengan kosong. Okey. X tidak boleh sama dengan negatif 1. Macam linear equation. Jadi kita dah dapatlah. Okey. Oleh itu, okey, kita dapatlah nilai K sama dengan negatif 1. Tada! Senang sahaja. Ui, kacang sangat. Siapa cakap AdMath susah? Menentukan objek atau image sesuatu fungsi. Okey, ini saya bagi contoh soalan yang senang sikit. Okey, nanti kamu boleh cuba dalam latihan yang saya bagi nanti. Okey, latihan-latihan dalam buku teks sahaja kita buat Okey, so image bagi 7. Macam mana nak cari image bagi 7? Maksudnya 7 ni objek lah. Ini objek tau. Ini objek. Objek. Jadi kita buat macam ni. Kita buat, okey, bila objek 7, kita dapatlah 2, 7 tolak 3. Di mana 2/4, kita dapat 1/2. Okey, inilah image dia. Bila objek 7, kita dapat image 1/2. Okey, seterusnya objek bagi 4. Kalau objek bagi 4 ini adalah image. Okey. Jadi bermaksud macam ni. Okey, bermaksudnya kita nak cari objek bila image yang 4. Okey, bukan ke fungsi fx ni adalah 2/x tolak 3. Kita salin balik. Okey, lepas tu buat seperti persamaan macam linear equation. Kita bawa penyebut pergi ke kanan, jadi kita harus darabkannya. Jadi dapat 4x tolak 12. Okey, nak cari x kan. Okey, negatif 4x sama dengan negatif 12 tolak 2. Okey, jadi negatif 4x sama dengan negatif 14 dan x sama dengan negatif 14 dibahagikan dengan negatif 4. Kita akan dapat positif 7/2. Okey, ini adalah soalan dalam bentuk ayat. Kalau dalam bentuk simbol matematik sebenarnya begini saja, F2. Maksudnya apakah image bila objek 2. Jadi kita replacekanlah balik. Kita replacekan balik F2 sama dengan 2/2 tolak 3. Jadi kita akan dapat negatif 2. Okey. Soalan yang terakhir, cari nilai x jika diberi fx sama dengan 2. Jadi kita buat macam tadi lah. Fx sama dengan 2. Okey. Fx kita salin balik. 2/x tolak 3 sama dengan 2. Okey. Jadi kita darabkan penyebut ke kanan. Okey. Kita kembangkan. Okey. Jadi kita dapatlah negatif 2x sama dengan negatif 6 tolak 2. Negatif 2x sama dengan negatif 8. X sama dengan 4. Tada! Senang sahaja. Okey, AdMath kacang aja. Okey, AdMath ni senang macam mana? Macam kita buka kacang makan.
Okey, seterusnya menentukan objek atau image sesuatu fungsi. Okey, dekat sini kamu tengok, okey, cikgu letak modulus. Apa itu modulus? Okey, modulus tu, ini tanda macam tiang gol ni ni kita panggil modulus. Okey. Modulus. Sekejap lagi cikgu cakap apa fungsi modulus ni. Okey, contoh okey, ini cikgu suka tahu kalau dapat bentuk anak panah ni, cikgu suka tukar kepada bentuk ni di mana fungsi f objeknya x, image dia adalah modulus x tolak 7/5. Okey, macam ni Okey, macam biasa contoh untuk soalan A, apakah objek untuk apakah image untuk 2 bila objek diberi 2. Okey, bila objek 2 apakah image-nya? Itulah macam itulah macam-macam cara boleh kita baca Okey, jadi cikgu buat kat sini. Okey, untuk A F2 seperti biasa kita gantikan saja nilai x tu dengan 2. Okey, 2 tolak 7/5. Okey, jadi kita akan dapat negatif 5/5. Kita akan dapat negatif 1. Okey, modulus ni di mana bila kita punya jawapan akhir bernilai negatif, okey, kita perlu hilangkan modulus ni tau. Okey, bila jawapan akhir bernilai negatif, bila kita hilangkan tanda modulus, dia akan jadi positif. Positif 1. Ya, itu dia punya perbezaan. Sama ada perbezaan apabila tanda modulus ada. Okey, contoh. Okey, contoh kalau kamu kira-kira kamu dapat 24 jawapan akhir. Okey. Jadi bila nak hilangkan modulus tetap 24. Okey. Jadi kalau dia bernilai negatif baru kita ubah kepada positif. Okey, ini contoh kalau diberi objek nak cari image. Okey, nanti takut kamu keliru. Ini cari image. Ini cari image Okey, yang seterusnya. Okey, untuk soalan B, cari nilai x apabila fx sama dengan 4. Okey, maksudnya nilai x tu objek lah. Kita nak cari objek. Ini objek. Maksudnya cari objek. Okey, bila image 4. Okey, cara dia, okey, kita salin balik. Okey, fx sama dengan 4. Fx kita dah ada dekat atas ni. Modulus x tolak 7/5. Kita salin baliklah. Okey, so perbezaannya di sini. Okey, ini macam linear equation. Okey, penyebut 5 nak bawa pergi kanan nak darab. Betul, dah akan jadi 20. Tapi kita tak boleh bawa 5 tu ke kanan sebab kita ada modulus. Okey, terkurung. Okey, dia terkurung. Jadi kita kena hilangkan modulus ni. Okey, apabila kita nak hilangkan modulus ni, okey, apa berlaku pada nombor 4 di sebelah kanan? Dia akan ada tambah tolak, plus minus. Okey. Bila ada plus minus ni, okey, kamu tengok soalannya nilai-nilai x. Nilai-nilai x maksudnya lebih daripada 1 lah. Okey, nilai-nilai x tu jadi jawapan kita ada 2. Okey. Jawapan kita ada 2 di mana bila positif 4 dan bila negatif 4. Okey, kita fokus kat sini. Jadi kita selesaikanlah. Okey, x tolak 7 sama dengan 20, x sama dengan 27. Ini nilai x yang pertama. X tolak 7 negatif 20, di mana x sama dengan negatif 20 tambah 7, kita akan dapat negatif 13. Okey, jadi kita ada dua nilai x iaitu 27 dan negatif 13. Okey, itulah perbezaannya. Okey, kamu tengok beza tau. Okey, ini nak cari image macam ni. Ini nak cari objek. Nak cari objek ada 2, mesti ada plus minus, tambah tolak. Ini perbezaan. Okey, jangan kamu tersilap, okey? Bila masa nak gunakan plus minus di sini dan bila masa kita nak positifkan nilai di dalam modulus. Cari image,
cari objek. Tada! Okey, tak akhir sekali cikgu nak ajar kamu macam mana kita nak melakarkan graf fungsi di mana kita punya persamaan fungsi itu dalam bentuk modulus. Okey, macam biasa saya suka ubahkan kepada fx sama dengan modulus 2x tolak 1. Okey, selesai. Okey, untuk pengetahuan kamu, kan saya kata ini adalah objek. Ini adalah objek. Okey, ini adalah image. Saja je nak cakap banyak kali supaya kamu tak lupa. Okey, objek. Okey, objek bukan ke x, image adalah y. Jadi kalau kita nak buat graf, mesti kita ada koordinat x dan y. Jadi kita wujudkan dulu jadual. Okey, wujudkan dulu jadual di mana x dah bagi dah domain x -1 hingga 2. -1, 0, 1, 2. Okey, y. Y ni adalah 2x tolak 1 modulus. 2x tolak 1 modulus. Okey. Sekejap. Kita rasa confused tak? Saya buat garisan sikit. Saya buat jadual yang simple untuk kamu tengoklah. Okey. Saya letak kertas lain kat atas ni. Okey, jadi macam mana kita nak cari ni? Okey, baru maksud macam ni tau. Maksudnya bila objek -1. Bila objek -1, okey, kita dapatlah, kita gantikan 2 -1 tolak 1 kat sini. Kita akan dapat -3. Tengok jawapan akhir -3 bila hilangkan modulus akan jadi positif 3. Okey, siap. Kita dapat positif 3 sini. Okey. Kita buat yang seterusnya. Okey, bila objek kosong, maksudnya 2 darab kosong tolak 1. Jadi kita akan dapat -1. Tengok jawapan akhir mesti kita hilangkan positif 1. Okey, seterusnya 1. Okey. Dan yang ketiga, bila objek kita 1, kita gantikan balik 2 darab 1 ni tolak 1. Jadi okey, bila jawapan kita dah positif, kekal positif lah bila kita hilangkan modulus. Okey, 1. Okey. Okey, lepas tu lepas tu kita yang ketiga pula. F. Bila objek 2, kita akan dapat positif 3 bermaksud 3. Okey. Meratah pula. Okey, seterusnya kita buat graf yang simple. Tak perlu scale bagai. Kita sketch saja. Di mana? Okey, saya buat paksi. Okey, ini paksi X. Okey, paksi X. Ini paksi Y. Okey, jadi paksi X kita tadi ada -1, 0, 1, 2. Okey, 3, maksimum 3 untuk Y. 1, 2, 3. Jadi kita nak plot. Okey. Ni jangan lupa tau. Ini sebenarnya koordinat. -1, 3. Ini adalah 0, 1, 1, 1. Ni 2, 3. Ini sebenarnya koordinat. Okey. -1, 3. Sini. Okey, 0, 1. Sini. Okey, lepas tu 1, 1. Sini. Okey, 2 pula ketiga. Okey, jadi kita tak tahu okey, apa titik yang berada di sini kan? Di sini kita tak tahu. Jadi cuba cari tengah lah. 1/2. Saya ganti lagi 1 Okey. Saya tambahkan bila 1/2. Ni special sikit. Okey. Bila 1/2, kira baliklah. Bila objek 1/2, okey, bermaksud 1/2 kita gantikan. Jadi kita akan dapat 1 tolak 1, 0, 0. Jadi 1/2 kita anggapkan di tengah-tengah ni 0. Yeay. Jadi sebenarnya inilah bentuk graf
fungsi bagi tanda modulus. Tada! ACMAC tu senang je, kacang sahaja. Okey, jadi kita habis untuk bahagian 1.1. Setakat di sini sahaja kelas kita. Okay, saya harapkan adik-adik semua dapatlah faham terhadap apa yang Cikgu Nurul sampaikan. Okay, walaupun Cikgu tak dapat nak sentuh semua sepenuhnya dalam setiap topik tu, tapi Cikgu harap apa yang Cikgu sampaikan kepada kamu semua dapat membantu sedikit untuk kamu memahamkan dan memberi rujukan untuk kamu buat latihan di rumah ataupun di asrama. Okey, Cikgu minta maaflah sekiranya ada kesilapan teknikal ke ataupun kesilapan pengiraan ke di dalam kelas tadi, sebab Cikgu hanya insan biasa, tetap juga melakukan kesilapan. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, tapi sebelum tu untuk matematik tambahan tingkatan 4, jangan lupa kita mesti berpegang kepada buku teks tingkatan 4 kita. Okey, buatlah latihan dalam tu. Dan rujukan kedua saya adalah saya menggunakan buku Oxford Pelajar. Dan yang seterusnya last sekali saya gunakan buku Nilam Publication, okay, untuk matematik tingkatan 4, matematik tambahan tingkatan 4. Jadi jangan bergantung kepada kelas saya saja. Yang penting, okay, kamu study buku teks and then kamu buat latihan yang lebih banyak untuk menambahkan lagi kamu punya kemahiran dan kefahaman. Okay, kita jumpa lagi. Dan sebelum tu, kalau kamu rasa kelas saya ni baik untuk kamu dan kamu rasa baik untuk rakan-rakan kamu, share lah sebanyak yang mungkin supaya kita nak sama-sama faham matematik tambahan dan kita nak semua orang rasa senang matematik tambahan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi untuk next lesson. Bye.